Selamat sejahtera semua, saya Dr. Mohad Rizal. Tahukah Anda bahwa sehingga 40% orang yang berumur lebih 65 tahun sedang menghadapi masalah penghadaman kronik yang berpanjangan? Dan jika saya beritahu Anda bahwa sejenis CKR keemasan yang sangat ringkas, yang biasanya ada di dalam kabinet dapur Anda, mungkin kunci utama untuk menyelesaikan masalah degil ini, masalah yang telah menyebabkan berjuta-juta warga emas menderita selama bertahun-tahun, apa yang akan Anda pikirkan? Perkara yang saya maksudkan ini sangat berkuasa sehingga kan satu kajian klinikal baru-baru ini mendapati bahwa seramai 67% peserta kajian mengalami peningkatan simptom yang ketara dalam masa 3 minggu sahaja. Tetapi pada hakikatnya, 9 daripada 10 orang menggunakannya dengan cara yang salah sama sekali. Ini adalah satu fakta yang mengejutkan. Sementara syarikat-syarikat farmasutikal terus mengiklankan produk bantuan penghadaman yang mahal beserta kesan sampingan yang membimbangkan, para penyelidik pula secara senyap-senyap sedang mengkaji sesuatu yang berharga kurang daripada 30 ringgit dan tidak mengandungi sebarang bahan kimia berbahaya sama sekali. Dan inilah bahagian yang menarik dan mungkin membuat Anda berasa sedikit tidak selesa. Kaedah yang benar-benar berkesan adalah bertentangan sama sekali dengan nasihat yang telah diberikan oleh kebanyakan pakar kesehatan selama berdekad-dekad. Saya akan mendedahkan langkah demi langkah secara terperinci berdasarkan 3 kajian terkemuka yang telah memantau lebih 300 warga emas, termasuk masa, suhu, dan dos. Faktor-faktor yang menentukan kejayaan atau kegagalan. Tetapi pertama sekali, saya perlu memberi amaran kepada Anda tentang 3 kesilapan serius. Kesilapan-kesilapan ini bukan sahaja membuatkan Anda membazir wang, malah boleh menjadikan masalah penghadaman Anda bertambah buruk. Dalam beberapa menit akan datang, saya akan membimbing Anda langkah demi langkah melalui ketiga-tiga kaedah yang telah terbukti secara saintifik. Anda akan mengetahui kaedah waktu pagi yang telah membantu 71% peserta ujian melihat keberkesanan dalam beberapa jam sahaja, kaedah sebelum makan yang berkesan untuk 58% orang yang mengalami pedih ulu hati, tetapi langsung tidak berkesan untuk sesetengah orang lain, dan kaedah waktu malam yang membantu memulihkan mikrobiom usus dalam tempo polan hari. Lebih penting lagi, saya akan membantu Anda mengenal pasti kaedah mana yang paling sesuai dengan keadaan badan Anda yang spesifik, karena penggunaan cara yang salah bukan sahaja akan memburukkan lagi simptom, malah akan membuat Anda membezirkan lebih banyak minggu. Dan jika Anda sedang mengambil obat, sesuatu yang sangat lazim di kalangan warga emas, terdapat beberapa kombinasi yang jika digunakan bersama boleh mendatangkan bahaya. Sila tonton bersama saya sehingga ke akhir video ini, karena apa yang akan Anda pelajari mungkin akan mengubah sepenuhnya cara Anda menjaga sistem penghadaman Anda. Sebelum kita masuk ke kandungan utama, jika Anda merasakan video hari ini bermanfaat, sila taip nomor 1 atau perkataan suka di ruangan komen. Itulah sokongan yang paling bermakna bagi pasukan kami. Dan jangan lupa untuk tekan butang suka, langgan saluran ini, dan kongsikan video ini kepada orang yang Anda sayangi. Pertama sekali, kita akan sama-sama memahami mengapa sistem penghadaman kita mula berubah apabila melangkah ke usia 65 tahun. Ramai yang mungkin tidak pernah tahu bahwa apabila badan kita menua, sistem dalaman kita akan mula mengalami perubahan besar yang kesemuanya memberi kesan ketara kepada penghadaman. Pertama, pengeluaran asid di dalam perut kita berkurangan kira-kira 30%, menyebabkan penghadaman protein dan penyerapan nutrien menjadi kurang efisien. Satu kajian yang diterbitkan dalam American Journal of Gastroenterology pada tahun 2020 menunjukkan dengan jelas bahwa penurunan tahap asid perut adalah salah satu punca utama masalah kembung perut, senak, dan penyerapan vitamin yang merosot di kalangan ramai warga emas. Kedua, enzim penghadaman dalam badan berfungsi 25% lebih perlahan. Enzim-enzim ini ibarat pekerja di sebuah kilang yang sudah mula letih, menjadikan proses penghadaman yang dahulunya pantas semasa muda, kini menjadi satu beban yang memakan lebih banyak masa di usia persaraan. Ketiga, satu perkara yang dianggap sangat penting adalah kepelbagaian mikrobiota usus berkurangan sekurang-kurangnya 40%. Berdasarkan data yang dikumpul daripada sampel mikrobiota dalam kalangan warga emas oleh Institut Pemakanan Negara, didapati bahwa mereka yang mempunyai kepelbagaian mikrobiota usus yang rendah lebih kerap menghadapi masalah seperti sembelit, ketidakhadaman, dan sistem perkumuhan yang tidak teratur berbanding mereka yang mempunyai keseimbangan mikrobiota yang baik. Keempat ialah obat-obatan. Ramai yang menggunakan obat pengurang asid kumpulan PPI
obat tekanan darah tinggi, atau obat penahan sakit secara berterusan, mungkin tidak sadar bahwa obat-obatan ini boleh melambatkan fungsi sistem penghadaman, menyebabkan pergerakan usus menjadi lebih perlahan, dan menimbulkan rasa kembung selepas makan. Dan yang terakhir ialah pergerakan badan yang semakin berkurangan seiring dengan usia. Apabila kita tidak lagi banyak berjalan atau bersenam seperti dahulu, pengecutan usus juga turut berkurangan, menjadikan proses penghadaman dan perkumuhan menjadi satu tugas yang memerlukan lebih banyak usaha setiap hari. Tetapi apa yang menariknya, madu membawa hasil yang berbeza daripada apa yang dijangkakan oleh ramai orang, malah pasukan penyelidik sendiri pun terkejut. Pada tahun 2022, satu kajian pemakanan oleh Fakulti Perubatan Universiti Malaya telah menjalankan pemantauan ke atas sekumpulan 120 orang sukarelawan berumur 65 tahun ke atas yang mempunyai masalah sistem penghadaman dengan memberikan mereka madu dalam dos yang bersesuaian. Hasilnya, 67% peserta melaporkan bahwa gejala ketidakselesaan perut dan masalah penghadaman mereka bertambah baik dengan ketara dalam tempo 3 minggu sahaja. Jadi, apakah sebabnya madu begitu berkesan sedangkan banyak kaedah penjagaan kesehatan lain tidak memberikan hasil yang sama? Sebab pertama, serat prebiotik. Madu secara semula jadi kaya dengan oligosakarida, sejenis prebiotik semula jadi yang membantu menyuburkan mikrob baik di dalam usus. Daripada satu kajian pemakanan warga EMAS oleh Institut Pemakanan Negara, didapati bahwa pengambilan hanya 1 sudu besar madu setiap hari boleh meningkatkan jumlah bakteria, baik bifidobakteria di dalam usus warga EMAS sehingga 3-4%. Sebab kedua, enzim semula jadi yang masih aktif. Madu mentah. Rawhani mengandungi banyak enzim penting seperti glukosa oksidase yang membantu menyokong proses penghadaman yang mula merosot seiring dengan usia. Dan yang menariknya, enzim-enzim ini masih aktif selepas dimakan berdasarkan kajian dalam International Journal of Food Sciences and Nutrition di United Kingdom yang mengesahkan bahwa enzim dalam madu masih boleh berfungsi di dalam sistem penghadaman. Sebab ketiga, kesan antibakteria yang seimbang. Madu mengandungi sejumlah hidrogen peroksida semula jadi yang membantu mengurangkan jumlah bakteria berbahaya di dalam usus tanpa memusnahkan mikrob yang bermanfaat. Daripada satu kajian yang diterbitkan pada tahun 2021, didapati bahwa madu boleh mengurangkan bakteria berbahaya sehingga 43% sambil tetap mengekalkan keseimbangan bakteria baik. Semua ini menjelaskan mengapa alam semula jadi telah menjadikan madu sebagai salah satu alat untuk membantu memulihkan sistem penghadaman warga EMAS dengan cara yang lebih mendalam daripada yang kita sangkakan pada mulanya. Sebelum kita tergesa-gesa ke dapur untuk mencari madu, ada satu perkara penting yang tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu dengan jelas. Tidak semua madu adalah sama, dan jika salah pilih, Anda mungkin akan membezirkan wang dan masa tanpa melihat hasil yang diinginkan. Kebenaran yang jarang sekali ingin didedahkan oleh industri madu ialah madu yang dijual secara meluas di kedai-kedai dan pasar raya, terutamanya yang dibotolkan dalam botol berbentuk beruang yang komel atau berlabel madu tulen, selalunya telah melalui proses pemanasan suhu tinggi sehingga cobuan darjah Celcius dan ditapis dengan begitu halus sehingga tidak ada lagi sisa, debungga, atau enzim semula jadi. Proses ini memusnahkan sehingga 90% enzim yang bermanfaat. Tetapi madu mentah, raw honey, jenis yang tidak dipasterkan masih mengekalkan sepenuhnya enzim-enzim penting, prebiotik, dan sebatian bioaktif. Pada tahun 2021, satu ujian oleh Unit Penyelidikan Pemakanan Institut Pemakanan Negara telah mengesahkan bahwa madu mentah mempunyai kandungan enzim aktif 3 kali ganda lebih tinggi berbanding madu biasa. Dan itulah kunci untuk memulihkan sistem penghadaman warga EMAS. Jika tuan-tuan dan puan-puan ingin menggunakan madu untuk tujuan kesehatan usus, pilihlah jenis yang menyatakan dengan jelas ia adalah mentah, raw, atau asli. Dan jika boleh, pilihlah madu tempatan kerana ia akan lebih serasi dengan mikrobiota asli di dalam usus Anda. Madu yang berwarna lebih gelap biasanya mempunyai kandungan prebiotik yang lebih tinggi. Elakkan produk yang dikampur dengan gula tambahan, sirap jagung, atau yang dilabel sebagai campuran madu atau jam madu kerana ia selalunya tidak mempunyai nilai seperti yang kita harapkan.
Walaupun ramai yang bercakap tentang madu import seperti madu Manuka, hasil kajian ke atas kumpulan sukarelawan warga emas menunjukkan bahwa madu bunga longan tempatan, produk Malaysia yang mudah didapati, memberikan hasil penghadaman yang hampir setara, manakala harganya sehingga 4 kali lebih murah dan tidak perlu risau tentang bahan cemar semasa proses penghantaran antarabangsa. Secara ringkasnya, jika Anda mahukan hasil yang baik daripada madu, jangan tergesa-gesa membeli tanpa mengetahui fakta-fakta ini. Dan walaupun Anda telah memilih jenis madu yang betul, perkara yang menyebabkan ramai orang masih tidak melihat keberkesanannya adalah cara penggunaan yang salah pada waktu yang salah. Masa dan suhu adalah faktor rahasia yang mengubah hasil daripada biasa menjadi luar biasa. Dalam bahagian seterusnya, kita akan melihat 3 kaedah yang telah disahkan melalui kajian yang boleh Anda pilih bergantung pada masalah penghadaman yang sedang Anda hadapi. Kaedah 1, formula waktu pagi untuk mereka yang mengalami sembelit kronik. Pada tahun 2022, satu kajian klinikal telah diuji ke atas sekumpulan 89 orang warga emas. Hasilnya, lebih 71% telah mengalami penambahbaikan dalam pergerakan usus secara ketara dalam masa beberapa hari sahaja. Dan yang penting, semua orang menggunakan kaedah yang sama tanpa perlu mengambil sebarang ubat atau suplemen tambahan. Apa yang perlu disediakan hanyalah 2 perkara. 1 sudu teh madu mentah, tidak dipasterkan, tanpa pewarna, perisa, atau sebarang bahan tambahan. 1 kawan air suam, kira-kira 240 ml, dengan suhu yang hampir dengan suhu badan, yaitu sekitar 43,49 darjah Celcius. Jangan sekali-kali menggunakan air yang terlalu panas, kerana suhu tinggi akan serta-merta memusnahkan enzim penting yang berperanan dalam sistem penghadaman tanpa Anda sedari. Langkah-langkah pengambilan mestilah tepat untuk mencapai keberkesanan yang paling ketara. Panaskan air sehingga suam dan tunggu sehingga suhunya turun hampir sama dengan suhu badan. Larutkan madu mentah sepenuhnya. Jangan masukkan madu semasa air masih panas. Minum serta-merta dalam masa 5 minit selepas bangun tidur, semasa perut masih kosong, dan sebelum minum atau makan apa-apa yang lain. Selepas itu, tunggu sekurang-kurangnya 30 menit sebelum sarapan untuk membolehkan madu bertindak secara maksimum di dalam usus. Lakukan ini setiap pagi dan sabar memerhatikan perubahan dalam badan Anda. Yang penting adalah konsistensi, kerana sistem penghadaman kita memerlukan masa untuk menyesuaikan diri dan pulih secara semula jadi. Mengapa kaedah ini berkesan? Kerana madu mentah mempunyai sifat istimewa untuk menarik air ke dalam usus melalui proses osmosis. Apabila dinding usus dilincirkan dengan air yang mencukupi, sistem perkumuhan akan bergerak dengan lebih langkar, otot usus berfungsi lebih baik, dan pembuangan sisa berlaku dengan mudah tanpa perlu bergantung pada julap atau kopi di waktu pagi. Ramai peserta ujian mula melihat kesannya dalam masa 2,4 jam selepas minum, dan apabila diamalkan secara berterusan selama 3,7 hari, mereka mendapati sistem perkumuhan mereka kembali teratur dengan sangat menakjubkan. Dan yang penting, mereka merasa perut lebih ringan, selesa, dan lebih bertenaga setiap hari. Jika Anda adalah salah seorang yang mengalami sembelit kronik yang terkumpul, kaedah yang mudah tetapi lembut ini mungkin jawapan yang Anda cari. Kaedah 2, formula sebelum makan untuk mereka yang mengalami reflux acid pada tahun 2020. Satu kajian daripada Journal Digestive Diseases and Sciences di Amerika Syarikat mendapati bahawa kaedah mudah ini sahaja boleh membantu mengurangkan gejala reflux asid pada 58% peserta ujian tanpa perlu menggunakan ubat. Apa yang perlu disediakan hanyalah 1 perkara sahaja, 1 sudu teh madu mentah. Tidak perlu dicampurkan air, tidak dimakan bersama makanan lain, dan yang paling penting, mesti diambil pada waktu yang betul. Langkah-langkahnya adalah seperti berikut. Kira-kira 15 menit sebelum makan, ambil 1 sudu teh madu mentah dan makan terus. Biarkan madu perlahan-lahan menyaluti kerongkong Anda. Jangan telan dengan tergesa-gesa. Selepas itu, jangan minum air atau makan apa-apa selama sekurang-kurangnya 15 menit, barulah mula makan seperti biasa.
Ramai yang tersalah anggap bahwa mencampurkannya dengan air suam akan meningkatkan keberkesanannya, tetapi dalam kes reflux asid, madu mentah yang secara langsung menyaluti esofagus dalam bentuk pekat adalah lebih berkesan untuk mengurangkan kerengsaan dan menghalang asid daripada naik semula. Nota penting, kaedah ini hanya berkesan untuk kira-kira separuh daripada peserta ujian. Jika Anda mengamalkannya secara berterusan sebelum makan selama minggu dan tidak melihat sebarang penambahbaikan gejala, kaedah ini mungkin tidak sesuai untuk Anda dan Anda harus mencari pilihan lain. Tetapi jika Anda adalah salah seorang yang bertindak balas dengan baik, formula mudah ini boleh menjadi permulaan untuk tidur malam yang nyenyak, tiada lagi rasa pedih di ulu hati, tidak perlu bergantung pada obat, dan mengisi badan dengan tenaga setiap hari. Kaedah 3. Untuk mereka yang mengalami kembung perut, senak, dan banyak angin. Formula waktu malam sebelum tidur, bagi ramai yang terpaksa berhadapan dengan rasa kembung selepas makan malam atau rasa seperti ada angin terperangkap di dalam perut sepanjang malam, formula ini mungkin menjadi permulaan kepada kelegaan yang telah lama Anda cari. Apa yang Anda perlukan sangat mudah dan senang dicari. 1 sudu teh madu mentah. Halia segar, sehiris kira-kira 2,3 cm. Suam, kira-kira 240 ml. Cara membuatnya juga tidak rumit. Hiris atau cingkang halus halia segar dan rendam dalam air suam selama kira-kira 5 menit untuk membolehkan sebatian aktif dalam halia larut perlahan-lahan. Tunggu sehingga air menjadi sedikit sejuk, barulah masukkan madu mentah kacau perlahan-lahan untuk mengekalkan nilai enzim semula jadinya. Minum kira-kira 30,060 minit selepas makan malam agar penyerapannya seiring dengan waktu aktiviti sistem penghadaman. Lakukan ini secara konsisten setiap hari untuk memberi masa kepada badan menyesuaikan diri dan membaiki sistem usus secara berterusan. Formula ini bukan sekedar petua tradisional, tetapi telah diuji ke atas sekumpulan warga emas yang dipantau selama 4 minggu, menunjukkan kira-kira 64% peserta mengalami pengurangan gejala kembung yang ketara, baik dari segi rasa senak maupun kembung itu sendiri. Amaran penting yang perlu Anda tahu sebelum mengambil madu, jangan abaikan. Sebelum kita meneruskan, saya harus memberi amaran serius kepada Anda bahwa terdapat 3 keadaan di mana penggunaan madu mungkin tidak memberikan hasil yang baik. Sebaliknya, ia boleh memburukkan lagi beberapa gejala. Jika Anda tergolong dalam salah satu kumpulan ini, sila dengar dengan teliti dan pertimbangkan dengan berhati-hati. Amaran, pesakit diabetes. Walaupun madu adalah produk semula jadi, ia masih merupakan gula. 1 sudu besar madu mengandungi kira-kira 70 gram karbohidrat, cukup untuk mempengaruhi paras gula dalam darah sama seperti gula biasa. Persatuan Diabetes Malaysia juga telah menyatakan dengan jelas bahawa madu mempengaruhi paras glukosa dalam badan tidak ubah seperti jenis gula yang lain. Oleh itu, jika Anda menghidap diabetes, periksa paras gula darah Anda sebelum dan selepas mengambil madu pada selang masa 30 dan 60 menit dan sebaiknya mulakan dengan setengah sudu besar sahaja dahulu, serta dapatkan nasihat doktor yang merawat Anda sebelum mula menggunakannya secara kerap. Amaran 2, mereka yang mengalami reflux asid truk atau sindrom rongsa usus IBS yang serius. Walaupun ramai yang telah menggunakan formula madu untuk mengurangkan kembung dengan sangat berkesan, bagi mereka yang mempunyai gejala yang teruk, seperti reflux asid yang parah atau sindrom rongsa usus yang telah didiagnosis, madu boleh merangsang dan memburukkan lagi keadaan. Satu kajian oleh Fakulti Kejuruteraan Bioperubatan di sebuah universiti tempatan pada tahun 2022 menunjukkan bahawa kira-kira 23% pesakit reflux asid tahap teruk mengalami gejala yang menjadi lebih buruk selepas mengambil madu secara berterusan. Inilah sebabnya mengapa mereka yang mempunyai keadaan ini harus mencuba dengan berhati-hati dan berhenti serta-merta jika melihat sebarang gejala luar biasa. Amaran tidos yang berlebihan. Walaupun madu adalah anugerah alam semula jadi, mengambil lebih daripada 2 sudu besar setiap hari tidak akan membantu Anda melihat kesan dengan lebih cepat.
Sebaliknya, ia boleh menyebabkan masalah seperti sirit-birit, kekejangan perut, lonjakan gula dalam darah, atau bahkan penambahan berat badan tanpa disedari. Jika Anda mengalami gejala-gejala ini, hentikan penggunaannya serta-merta dan dapatkan nasihat dokter jika terdapat tanda-tanda seperti darah dalam najis, kehilangan berat badan lebih daripada 4.5 kg tanpa sebab yang jelas, sakit perut sehingga terjaga di tengah malam, gejala tidak bertambah baik dalam untuk minggu, atau gejala menjadi lebih teruk atau muncul tanda-tanda baru yang luar biasa. Madu mungkin merupakan penawar yang dihadiahkan oleh alam, tetapi ia bukanlah jawaban untuk semua orang. Mendengar isyarat badan Anda sendiri adalah perkara yang paling penting. Jangan tergesa-gesa membuat kesimpulan sama ada ia sesuai atau tidak sehingga Anda telah mencobanya dalam dos yang sederhana dan mengetahui tindak balas daripada badan Anda sendiri. Suara daripada mereka yang telah mencoba sendiri. Untuk memastikan formula-formula ini boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian, kami telah menjemput ahli-ahli dalam komuniti pencinta kesehatan untuk mencoba pelbagai formula selama 30 hari dan kemudian berkongsi pengalaman mereka secara langsung untuk didengari bersama. Puan Laila, 68 tahun, dari Kuala Lumpur. Pada mulanya saya tidak begitu percaya kerana sudah banyak cara saya cuba tetapi tidak berkesan. Tetapi, apabila saya mencoba formula pagi minum air suam dengan madu sebelum sarapan, saya harus katakan ia telah mengubah hidup saya. Selepas 5 hari sahaja, masalah sembelit saya bertambah baik dengan ketara. Sehingga kini sudah 3 bulan, pergerakan usus saya teratur tepat pada masanya, tidak perlu lagi duduk lama, tiada lagi sakit perut seperti dahulu. Encik Tahir, 77 tahun, bekas guru bersara di Pulau Pinang. Saya telah mencoba formula air halia di campur madu sebelum tidur seperti yang diarahkan. Ia mengambil masa kira-kira 2 minggu sebelum saya mula merasakan masalah kembung pada waktu malam berkurangan. Menjelang minggu ketiga, saya sudah boleh makan malam tanpa rasa tidak selesa lagi, boleh dikatakan ia berkesan untuk saya. Puan Maimunah, 71 tahun, dari Johor Bahru. Saya cakap terus terang ya, formula untuk reflux asid kedengaran menarik, tetapi selepas saya amalkan, ia tidak berkesan untuk diri saya. Tetapi sekurang-kurangnya, saya tahu lebih awal supaya tidak membezirkan masa pada sesuatu yang tidak sesuai dengan badan saya. Apa yang kami ingin semua orang lihat daripada perkongsian ini adalah, kejujuran terhadap diri sendiri adalah perkara yang penting. Walaupun madu boleh membantu mengurangkan gejala bagi ramai orang, ia tidak bermakna ia akan berkesan 100% untuk semua orang. Dan itu adalah perkara biasa, kerana badan setiap orang adalah berbeza. Perkara yang paling penting adalah mendengar isyarat badan Anda secara mendalam dan perlahan-lahan menyesuaikan kaedah agar sesuai dengan diri Anda. Rahsia 4 minggu untuk meningkatkan keberkesanan madu. Walaupun madu mempunyai banyak manfaat, masih ada satu rahsia kecil yang boleh meningkatkan keberkesanannya dengan ketara, yaitu dengan menyesuaikan tingkah laku hidup secara sistematik, terutamanya dalam tempo antara 11 teko-teko pagi hingga 12 teko-teko tengah hari, yaitu waktu badan menyerap nutrien dengan terbaik. Banyak kajian telah menunjukkan bahwa jika formula ini diamalkan secara berterusan selama 4 minggu bersama dengan penyesuaian tabiat harian yang sesuai, kadar kejayaan akan meningkat dari 67% kepada 84%. Minggu 1. Membina asas yang kukuh. Mulakan dengan memilih formula madu yang sesuai dengan matlamat Anda, contohnya untuk sistem perkumuhan atau untuk memulihkan perut. Kemudian, catatkan gejala Anda dalam sebuah buku nota kecil sekali sehari. Cuba minum air secukupnya, 8 gelas sehari, dan tingkatkan aktiviti berjalan perlahan selepas makan selama kira-kira 10 menit. Minggu 2. Mengimbangi badan. Ambil madu secara konsisten pada waktu yang sama setiap hari. Mula tambahkan makanan yang mengandungi mikrob baik seperti yogurt asli tanpa gula, kefir, atau jeruk kubis. Tingkatkan pengambilan serat secara perlahan-lahan agar sistem penghadaman tidak terkejut. Perhatikan sama ada gejala Anda menunjukkan tanda-tanda penambahbaikan. Minggu 3. Penyesuaian mengikut diri sendiri. Jika masih belum nampak kesan, Anda boleh cuba mengubah masa pengambilan madu, contohnya dari waktu pagi ke petang atau sebelum tidur.
Pada masa yang sama, perhatikan makanan apa yang mencetuskan gejala yang tidak diingini dan jangan lupa untuk menguruskan tekanan karena stres walaupun sedikit boleh mengurangkan kecekapan penghadaman sehingga 40%. Minggu 4. Penilaian dan keputusan. Apabila cukup 4 minggu, semak semula catatan Anda dari minggu pertama untuk melihat sejauh mana gejala Anda telah berubah. Jika ada penambahbaikan yang ketara, Anda boleh teruskan dengan formula yang sama. Tetapi jika masih tidak sesuai, Anda boleh mencoba formula baru yang lebih sesuai. Dan jika gejala masih berterusan, Anda dinasihatkan untuk berjumpa dokter bagi mendapatkan kaedah penjagaan yang khusus. Sebelum kita mengakhiri hari ini, mari kita imbas kembali perkara-perkara penting yang telah kita pelajari. Ramai di antara Anda mungkin tidak tahu bahwa keupayaan penghadaman kita cenderung menurun seiring dengan usia dan terdapat 5 faktor biologi yang sangat mempengaruhi fungsi sistem penghadaman kita. Kajian klinikal telah menunjukkan bahwa apabila madu digunakan dengan cara yang betul, gejala-gejala ini boleh bertambah baik sehingga 60,000%, terutamanya di kalangan warga emas yang mempunyai masalah sistem penghadaman. Tetapi mestilah menggunakan madu mentah, asli, tidak dipasterkan, karena madu yang telah diproses dengan haba akan kehilangan enzim dan ciri-ciri penting yang membantu memulihkan sistem penghadaman. Hari ini, kita telah membincangkan 3 kaedah utama yang sesuai untuk setiap jenis gejala. Untuk mereka yang mengalami sembelit, untuk mereka yang mengalami reflux acid, dan untuk mereka yang mengalami kembung atau angin di dalam perut. Hasilnya boleh mula dilihat dalam tempoh 3 hingga 14 hari, bergantung pada keadaan badan setiap individu. Tetapi jangan lupa, jangan ambil lebih daripada 2 sudu besar madu setiap hari, karena pengambilan berlebihan boleh memudaratkan badan, contohnya menyebabkan cirit-birit atau sakit perut. Apa yang saya ingin Anda lakukan sekarang hanyalah 3 perkara utama. Pilih kaedah madu yang sesuai dengan gejala utama Anda. Type di ruangan komen untuk memberitahu kami formula mana yang akan Anda pilih. Kongsi video ini dengan orang yang Anda sayangi, terutamanya warga emas yang menghadapi masalah penghadaman. Perkongsian Anda mungkin dapat membantu mereka lebih daripada yang Anda sangka. Minggu hadapan, kita akan membincangkan kaitan yang menakjubkan antara madu dan kualiti tidur di kalangan warga emas dengan sokongan kajian yang luar biasa dan boleh dipercayai. Dan jika video ini benar-benar membantu Anda, jangan lupa kongsikannya dengan rakan-rakan atau ahli keluarga yang mungkin mendapat manfaat daripada maklumat ini, terutamanya warga emas yang sedang bergelut dengan masalah sistem penghadaman. Perkongsian Anda benar-benar boleh mengubah kualiti hidup mereka. Soalan terakhir, apakah masalah penghadaman yang Anda rasa menjadi halangan terbesar pada masa ini? Sila type komen Anda di bawah, saya membaca setiap pandangan dan soalan. Anda akan menjadi sumber inspirasi untuk menghasilkan kandungan yang bermanfaat pada masa akan datang. Terima kasih kerana mempercayai saluran kesihatan warga emas untuk menjadi sebahagian daripada perjalanan penjagaan kesihatan Anda. Ingatlah, perubahan kecil yang bermula daripada perkara yang mudah sentiasa boleh membawa kepada hasil yang besar. Jaga diri Anda baik-baik dan jangan sekali-kali berhenti belajar tentang kesehatan.